والعلماء والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ولجميع المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Okey, kita masih lagi di dalam bulan Maulid, nah. Di dalam bulan Rabiul Awal, nah. Masih lagi meraihkan, banyak lagi tempat yang merayakan ataupun meraihkan kedatangan Syahrul Rabi', yakni bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bulan rahmat, bulan berkat. Jadi kita meraihkan, nah, kita meraihkan. Saya ingat banyak tempat yang kita berselawat, jadi tak tertinggal juga di sini atas permintaan Ustazah Zamani, insya-Allah. Nah, insya-Allah kita bawa dua qasidah, satu qasidah nasab baginda sallallahu alaihi wasallam, satu lagi qasidah tentang peristiwa sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menyanyi suka-suka, nah. Dapat pahala ni berzikir, nah. Dapat pahala macam kita zikrullah. Kita baca nasab dulu, nah. Nasab keturunan dulu. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Last. Huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu wasallam alaih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia ingat sampai ke 21 nasab keturunan dia sampai ke 21. Dan kita nasab keturunan kita ingat dekat 3 je kot Mai atas-atas kita tak ingat, tak tahu, tak tahu. Kita pun tak ambil tahu, Tetapi Nabi SAW satu makhluk yang paling istimewa, yang paling mulia, maka dikaji-kaji. Lepas ni siapa, lepas ni siapa, lepas ni siapa. Nak bertemu dengan tok nenek moyang tu. Ada yang sampai dicari sampai kepada Nabi Allah Adam alaihi salam pun ada. Punya banyak keturunan yang dapat dikaji oleh umat manusia demi rasa kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang awam seperti kita, memadai kita kenal Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadilah sampai dekat Abdul Manaf pun tak apa. Kalau tak boleh pergi bin Adnan tu. Tetapi benda ni bila dah dinasyidkan, diqasidahkan, senang ingat Bila dilagukan senang ingat. Bila nak suruh sebut satu-satu, lupa. Bila kita rangkaikan dengan ada sedikit melodinya, maka mudah untuk kita ingat. Untuk orang awam seperti kita, memadai. Saya sebut memadai. Cukuplah kita kenal penghulu kita, maula kita, Sayyidina kita, Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf. Siapa sampai ke Abdul Manaf? Abdul Manaf ni bertemu nasab Nabi dengan nasab Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah, dia pun Tok Wan dia Abdul Manaf juga. Orang yang sama dengan Abdul Manaf yang terdapat di dalam nasab ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi ke? Satu lagi. Ingat kat Rosmah Photo State 2 kan? Peristiwa kelahiran. Boleh Yang tak dapat tu share lah. Okey. Selawat ni selawat ni sama-sama. Selawat tak susah. Selawat ni macam tu je bunyi dia Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya tersilap Saya tersilap. Okay, saya ulang balik Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Okey, sekali lagi. Kalau kata boleh lancar bawa yang ni, yang ke tengah tu tak ada susah sangat bahasa Melayu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Boleh Okey, boleh kita buat teriak. Awak tak boleh ajak nyanyi kot. 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Okay. Ni baru kita masuk bahasa Melayunya.
sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda. Para anbiya telah pun bercerita kepada umat mereka tentang Nabi kita, ya Rasulullah. Ulang balik. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma daimatan bidawami mulkil, ya Rasulullah. Api majusi yang dijadikan berhala, disembah raja dan rakyat jelata, lalu terpadamlah dengan tiba-tiba. Selepas 1000 tahun ia menyala, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamim. Meretaklah istana Raja Kisra, hati gelisah bertanyakan pendita, lalu dijawab itulah tandanya, akan lahirlah insan termulia, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salat daimatan bidawami mulkillah. Kota Makkah dilindungi Allah dengan berkat cahaya Rasulullah dari serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, ya Rasulullah. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Cahaya Nabi terpancar pada wajah Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah. Gajah yang putih besar serta gagah melutut taat kekuasaan Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah, ya Rasulullah.
Ahlul kitab menamakan anak mereka dengan Muhammad, tapi mati semuanya. Kerana Allah sudah pun memelihara nama mulia kekasih yang tercinta ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salat daimatan bidawami mulkillahi. Ahlul kitab mula berasa bimbang akan kelahiran cahaya yang terang. Kaum jin pula sudah mula berpesan tentang kehadiran insan yang budiman ya Rasulullah. Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi daimatan bidawamin. Dengan berkat penghulu alam semesta, kami berdoa pada Tuhan yang Esa, tewaskan yang batil, menangkan yang benar, pertemukan kami di depan telaga Kausar ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah ya Rasulullah. Jadikan kami di kalangan ahli sunnah, cintakan Nabi, zuriatnya dan sahabat, lindungi negara kami dari fitnah fikrah Wahabi dan jua Syiah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi. Last sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina adada ma fi ilmillahi salatan daima bidawami mulkil ya Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah atas kurniaan Allah kepada kita masih bersuara untuk melantunkan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya penghulu, maula yang menyampaikan kepada kita apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Yang beraja hanya Allah yang Esa.
Dan Rasulullah adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Kita tidak pernah bertuhankan kepada Nabi. Ya? Sesekali kita tak pernah bertuhankan kepada dia. Sebab berulang kali dia sebut, aku manusia biasa macam hampa juga. Nah, ini ana basyarum mislukum. Aku ni manusia biasa macam hampa. Jadi tak perlu sembah dia. Hanya memuliakannya kerana darjatnya yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berkehendak, bila kita berhajat kepada Allah taala, maka kita kena tahu pintu mana nak masuk untuk kita menyampaikan hajat kita. Tidak ada pintu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak ketuk pintu Allah yang mana hijabnya begitu tebal tertutup? Tetapi bila kita ketuk dengan doa. Doa kita hendaklah disertai di awal ataupun di akhir. Kalau lupa baca awal, bacalah akhir dengan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah, mintalah kerana sesungguhnya kunci bagi pintu menghadap dengan Allah Azza wa Jalla adalah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu selawat? Kalau orang tanya, kenapa perlu meraihkan? Hari ini orang makin cerdik pandai, manusia semakin bijak pandai. Mempertikaikan seolah-olah orang yang menyambut Maulidur Rasul itu bertuhankan kepada Muhammad. Seolah-olah mereka mendakwa orang yang berarak meraihkan Maulidur Rasul itu macam menyembah Muhammad, minta doa pada Muhammad. Tak, itu fahaman Wahabi, fahaman Wahabi yang menyangka Ahli Sunnah wal Jamaah ini melampau dalam menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Sayyidina Azan, Sayyidina Bilal bin Rabah, kenapa meninggalkan azan? Selepas Nabi wafat, dia tinggal itu, dia tak mau azan. Walhal, azan tu satu syariat. Yang disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah sampai. Itulah syariat pertama yang disyariatkan. Ini laungan azan. Tapi kenapa selepas Nabi wafat? Nabi wafat tahun ke-11 hijrah. Bila terus tak mau azan. Adakah dia bertuhankan kepada Muhammad? Adakah dia buat azan tiap-tiap hari yang dia duduk beramal dengan satu ibadah yang terbesar itu, iaitu azan? Tak ikhlas. Semua kerana Muhammad. Atas dasar kecintaan, dia tak boleh duduk lagi di situ. Macam kita baca Syama'il baru ni, Syama'il Muhammadiyah yang kita baca Isnin baru ni. Kan Nabi SAW ada kata kepada Sayyidatina Aisyah, sesiapa yang kematian dua anaknya sebelum akil baligh, ataupun kalau dah anak dia mati, anak mati sebelum mak dengan ayah selepas akil baligh, tapi mati syahid, maka dijamin syurga untuk ibu dengan ayah tu tadi. Dijamin syurga kerana dia ada tiket. Anak yang mati sebelum akil baligh, kita panggil anak mati kecil-kecil, boleh memberi syafaat sebab dia pun jadi wildanun mukhalladun, anak-anak yang menjadi pelayan dalam syurga, yang hidup di dalam syurga. Dia akan cari kedua ibu bapa dia yang dia tak sempat nak berkasih sayang. Dia akan cari di sana. Nabi kata 2 orang. Kemudian Aisyah tanya apa? Aisyah tanya kalau seorang macam mana? Nabi kata seorang pun macam tu. Dapat masuk syurga dengan sebab kematian anak dia. Lepas tu Aisyah bertanya. Kenapa Aisyah terus bertanya? Kalau tak ada anak macam mana? Kenapa? Sebab Aisyah tak ada Aisyah tak ada anak kan? Seorang isteri yang berkahwin begitu bikrah, muda, remaja, berkahwin dengan Nabi SAW, tapi Allah Ta'ala tak kurniakan anak kepada beliau. Jadi maknanya kalau macam aku ni tak ada anak, macam mana? Siapa yang nak dapat, yang nak bagi syafaat kepada aku, yang nak menghantarkan doa kepada aku?
Maka jawab Nabi, ni hadis sahih nah. Kata Nabi SAW, untuk orang yang tidak ada anak, maka aku yang akan menjadi furat. Aku nanti jadi anak tunggal dia. Kerana apa? Kerana dia menangis rindukan aku, dia menangis dengan kewafatan aku. Ha? Jadi aku nanti jadi anak dia untuk memberi syafaat di sana nanti. Tahulah kita air mata yang menitis kerana rindukan Nabi SAW ataupun menangisi pemergian baginda Nabi SAW itu adalah tangisan yang membawa syafaat yang akan membantu di akhirat nanti. Jadi melampau kalau kita sambut Maulidur Rasul, melampau ke? Tak melampau. Nah, tak melampau. Dan ketahuilah kita majlis itu majlis ibadah, majlis itu majlis zikrullah, majlis itu majlis salawat. Jadi jangan mempelekeh. Kalau kita tak mau pi, kita jangan kata dekat orang yang pi. Ni dah dia tak pi, dia kata pula dekat orang yang pi, tu duk pi buat kerja bid'ah. Hari ni saya kata manusia semakin bijak. Nah, semakin bijak sana, bijak sini, bijak tak tentu halal. Suka membid'ahkan orang tak tentu pasal. Tanpa mengkaji hukum yang asal, terus pihak furuk-furuk yang kecil-kecil. Lepas tu katalah kat orang macam tu, kata kat orang macam ni lah. Kalau kita tak erti, duduk diam sudahlah. Orang tak tahu nak. Jangan memperlekehkan kalau orang yang tidak. Kecuali lah kalau benda tu terang-terang nampak sesat. Okey, baik, kita sambung pengajian kita melalui kitab Anak Kunci Syurga. Kita masih lagi di dalam bab sembahyang jemaah. Ha? Masih lagi dalam bab sembahyang jemaah. Kitab saya muka surat 61. Bukan 21. Kira kau tak arti 61. 61. Maaf nak. Kitab Rumi muka surat apa? 1, 2, 3. Ha? Cantik nombor dia. Okey, kitab Rumi 1, 2, 3. Sambungan dia, dan sunat mengulangi sembahyang fardu. Betul? Betul tak betul? Tentulah saya tanda dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sunat mengulangi sembahyang fardu serta orang lain di dalam waktu. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi dua orang laki-laki yang tiada sembahyang keduanya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah sembahyang keduanya pada tempat keduanya. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Artinya apabila telah sembahyang kedua kamu pada tempat kedua kamu, kemudian datang kedua kamu akan masjid tempat sembahyang jemaah, maka sembahyang oleh kedua kamu serta mereka itu, maka bahawasanya ianya adalah sunat. Sembahyang kedua itu sunat bagi kedua kamu. Baik, kita tengok dalam satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ini sebenarnya ada peristiwa tentang dua orang lelaki yang datang waktu Nabi sedang bersolat. Ada riwayat kata dua orang laki-laki ni yang datang ke masjid Nabi, Masjid Nabawi lah. Nah, ketika mana azan dilaungkan. Tapi dia dua-dua orang ni duduk di luar. Tak masuk ke dalam. Tak masuk ke dalam. Jadi benda ni kalau orang tengok fitnah, betul tak? Orang nanti kata, pasal apa dia tak semayang? Awak ditunggu di luar. Orang akan tertanya-tanya. Rupa-rupanya kedua-dua mereka dah pun bersolat. Semayang dah di rumah. Dan solat ini dikatakan solat maghrib. Okay. Ceritanya macam ni. Dua orang laki-laki ni adalah di antara sahabat Nabi SAW. Kedua-dua mereka dimurkai oleh baginda dengan sebab mereka lari daripada medan perang. Mereka lari daripada medan perang dalam peperangan Uhud, oleh kerana hati mereka terdengar ataupun mengikut
hasutan yang dibawa datang oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni kata, hampa ni nak pi serah diri. Nak pi bunuh diri. Tentera-tentera musyrikin ada 3,000. Tentera muslimin ada 1,000 orang saja, dia kata. Tak boleh menang. Hampa tak boleh menang. Dengan sebab tu 300 lari patah balik. Tinggallah jumlah 700 orang saja. Nak lawan dengan 3,000. Benda ni menimbulkan kemurkaan. Dalam 300 orang tu, salah seorangnya ada 2 orang ni. 2 orang yang Nabi cerita di dalam hadis ni. Jadi mereka ni tak senang duduk lah. Malulah bila mana Rasulullah balik. Walaupun Islam, sebenarnya dia ada 3 pusingan tau. Perang Uhud. Pusingan pertama Islam menang. Pusingan kedua kalah dengan sebab pemanah-pemanah turun daripada bukit pemanah tu. Tu yang jadi kalah tu. Pusingan ketiga, Nabi yang duduk di atas Jabal Uhud tu turun bersama dengan tentera muslimin yang berbaki tak banyak mana tu. Terus mengejar tentera musyrikin sampai balik ke Mekah. Sampai dia lari balik ke Mekah. Itu pusingan ketiga. Tetapi peperangan Uhud menyaksikan paling ramai mujahid ataupun syahid-syahid dalam peperangan Uhud, yakni seramai 70 orang. Dan dalam perang ni lah Nabi luka parah. Kata patah gigi Nabi tu. Patah gigi depan. Topi besi Nabi menembus sampai ke kepala. Bayangkan topi besi tu. Nabi pakai 2 lapis tau. Menembus ni. Yang mana Sa'id bin Zaid terpaksa tarik anak panah yang menembusi kepala Nabi tu dengan menggunakan gigi. Sebab apa dia tarik guna gigi? Sebab kalau gigi tu sakit dia berhenti. Bermakna Rasulullah sakit. Rasulullah kata tak apa, cabut terus. Dia tak tahu nak cabut ke mana. Kan anak panah tu dia bila bersegi di depan, dia berekok di belakang. Dia blok besi, you know. Jadi bila dia masuk tu, kita bayangkan nak tarik. Apa yang akan keluar? Isi. Bukan ada ubat bius tu no. Jadi pikir macam mana nak buat ni, depa kepak bahagian hujung. Jadi nak Umar kepak bahagian hujung, nak tarik ulang terus. Kalau tarik melalui belakang tu, hak yang kepala bersegi tu lagi teruk dia tarik, masya-Allah. Teruk kan? Jadi Sa'id bin Zaid ni di antara sahabat yang paling lembut. Yang paling lembut. Kata Saidina Umar, aku tak berani, aku tak boleh buat. Dia kasar lah. Dia panggil Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni dia abang ipar Saidina Umar. Yang Saidina Umar punya pok pengsan tu. Waktu tu dia nak masuk Islam dah. Dia pergi jumpa adik dia, Fatimah, yang sedang baca ayat surah Taha tu. Okey. Lepas tu Sa'id bin Zaid ni tarik menggunakan gigi. Bila dia tarik pelan, dia sakit, dia berhenti. Nabi kata tarik saja terus. Tarik saja terus. Dia yang kata, Nabi ni nak kata kebal, dia tak kebal. Tapi dia hebat. Nak kata kaya, baginda fakir. Tapi dia kaya. Nak kata lemah, dia kuat. Tapi ada ketika lemah sangat. Sebenarnya, segala kehebatan dalam dunia tu ada pada dia. Cuma dia tak melampau menunjuk-nunjuk. Okey. Lepas tu bila Nabi balik mai ke Madinah, tengok-tengok menang ke? Siapa yang nak tanya dulu? Hak munafik dia lah akan tanya dulu. Menang ke? Kita ingat dia pergi mati semua. Dengar cerita kata kalah. Kata menang. Orang musyrikin terpaksa lari. Bila orang hak lari tu, yang tu yang kalah. Bila dah kata menang, tengok-tengok Nabi luka parah. Kaki Nabi patah, tulang kering Nabi nah. Kita panggil tulang kering lah. Kalau jurus pasal juga nah. So, 2 orang sahabat ni, sahabat dalam hadis ni, rasa bersalah sangat dekat Nabi. Rasa bersalah dekat Nabi. Pergi nak jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tak berjumpa. Sebab Nabi dah letak hukum, siapa yang lari daripada medan peperangan, ia telah menempah
satu tiket ke neraka. Dia dah dapat tiket dah untuk ke neraka. Orang yang lari daripada medan peperangan. Dan lepas ni kita jumpa. Jadi takut kepada ancaman Nabi. Waktu tengah kan Nabi memang memerlukan kepada tentera. Tiba-tiba hampa lari patah balik. Bukan sikit. Apa jadi pada semangat kita yang kata ramai-ramai nak ikut tiba-tiba lari patah balik? Oh, lemah semangat. Kita yang duk kutip bah rombongan ni nak bagi penuh. Dah ingat penuh dah. Dia tengok lepas lari pula tak mau pi. Ya Allah. Aku kalau ikut hati aku nak cancel buang tak mau buat dah. Kan? Baru nak pergi rombongan. Bukan nak pergi berperang. Allah. Ni yang nak pergi perang ni dah. Nak pertaruhkan nyawa. Jadi ni sebab tu Nabi marah sangat lah. Dia pun ni main merayu jumpa. Nabi tak mau jumpa. Nabi tak mau jumpa. Main minta maaf kepada. Nabi kata, aku bukan meletak segala kesalahan. Aku bukan penghukum. Tetapi Allah adalah penghukum. Minta pada Allah. Keampunan adalah daripada Allah. Jadi hampa minta daripada Allah. Kemudian pemain juga. Ni yang jadi hadis ni dia pemain juga. Tak tahu nak buat macam mana pujuk kok mana pun Nabi tak mau jumpa. Sedih no, hidup dalam kebencian. Siapa yang benci kekasih Allah, kalau benci Allah memang benci. Kemudian bila dah mai ke masjid nak pergi sembahyang berjemaah pun malulah. Nak jumpa dengan Rasulullah. Masuk waktu terus sembahyang di rumah. Jom kita cepat-cepat pergi. Biasanya daripada maghrib ke Isya Rasulullah SAW akan buat kuliah. Kita panggil kuliah maghrib lah dengan para sahabat. Jadi kita di sini Nabi takkan lari. Kalau kita masuk pun boleh menghadap dengan dia. Jadi sebab tu dia pun sampai tengok-tengok orang baru nak sembahyang maghrib, dia pun tak sembahyang. Adalah sahabat bagi tahu di luar ada daripada orang tapi tak sembahyang pun. Okey, dalam ketika ni timbul satu syak ataupun zon sangkaan. Dah lah hampa lari daripada medan perang, tak sembahyang pula. Okay. Lepas habis itu dia pernah menghadap dengan Nabi SAW. Apa yang Nabi mula-mula tanya? Hampa sembahyang dah? Sembahyang, kami sembahyang di rumah. Kami sembahyang di rumah dan kami cepat-cepat mai sini, ternyata di sini baru nak sembahyang. Jadi kami tunggu sampai selesai sembahyang ditunaikan, baru kami masuk. Baik, Nabi yang kata punya penyayang tu, tak marah. Dia kata apa tau? Patutnya hampa walaupun dah sembahyang fardu di rumah, hampa mai ke masjid, orang baru nak sembahyang, hampa boleh sembahyang lagi sekali. Bermakna sembahyang fardu boleh dibuat 2 kali. Ketika mana berlaku peristiwa macam ni? Peristiwa apa? Kita dah sembahyang di rumah. Dah sembahyang kita pergi masjid ataupun ke surau. Orang baru nak sembahyang. Kita kan orang azan-azan terus sembahyang. Ya orang baru nak sembahyang. Boleh tak kita sembahyang? Boleh. Dapat pahala solat sunat. Nak jadi hukum saja. Nak menjadikan satu hukum. Yang mana sembahyang fardu kalau ditanya pada kita. Boleh tak nak buat fardu 2 kali? Boleh. Hak di rumah. Kalau yang dapat sunat ataupun yang di masjid tu dapat sunat. Hak di rumah tu dapat. Wajib. Hak yang di masjid tu dapat sunat. Sebab kali kedua. Boleh kita ulang dua kali jikalau kita duduk di dalam situasi macam ni. Sebab Nabi pun sebut, kalau kata hampa dah sembahyang, fi rihalatikum, di rumah hampa, di tempat rehat hampa di rumah, lepas tu hampa mai ke masjid, orang baru nak sembahyang, hampa sembahyanglah. Kata Nabi, kerana fa'innaha lakum nafilah. Kerana sesungguhnya ia bagi kamu adalah sunat. Dapat pahala sunat. Sunat ni sunat apa? Sunat ni sunat apa? Adakah sunat ba'diyah? Yang ni tidak disebut ba'diyah ataupun qabliyah. Maka ulama memfatwakan sunat ini adalah sunat mutlak. Istimewa tu dapat siap dengan berjemaah lagi. Alhamdulillah. Itulah permasalahan di sini dah. Jadi disunatkan untuk kita mengulangkan solat fardu jikalau ada ditunaikan selepas kita buat. Ataupun mungkin di rumah. Kita dah sembahyang dah fardu maghrib. Tengok-tengok
anak bina kita kan baru nak berjemaah maghrib, kita dah sembahyang dah. Lah aku ingat apa tak sembahyang. Jemaah apa punya nak sembahyang. Kita boleh ikut sekali lagi. Baik. Kemudian dibolehkan meninggalkan sembahyang jemaah kerana uzur. Boleh tak sembahyang jemaah sebab uzur. Dengan dalil hadis Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang mensahihkan keduanya akan dia. Man sami'a nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Artinya barang siapa mendengar ia akan bang, maka tiada datang ia akan dia, maka tiada sembahyang baginya yang sempurna melainkan kerana uzur. Yang ini di antara kefarduan ataupun kita kata sunat muakkad yang mana Nabi suruh sangat-sangat untuk orang lelaki bersembahyang jemaah. Sampailah Nabi letak siapa yang dengar azan sampai ke rumah dia tapi dia tak habis sembahyang, maka sembahyangnya kata Nabi SAW tidak sempurna. Fala salata lahu. Dia sembahyang tapi sembahyang di rumah. Azan dengar sampai ke rumah. Kira lah azan dari surau ke, azan dari maghrib ke. Dengar dia buat tak tahu je. Kalau dia tengah tengok TV, dia sambung je tengok TV. Tak ada rasa tanggungjawab untuk dia bangkit pergi sembahyang berjemaah. Atau nak mengimarahkan. Atau mungkin dia tengah main telefon. Layan telefon, bertiktok dalam telefon ke, dia terus layan je. Dia tidak ada rasa tanggungjawab. Maka kata Nabi ketika ni tak ada solat bagi dia yang sempurna. Pasal apa? Nak sembahyanglah di rumah. Ayah muazzin panggil hantar amal sahut. Illa kecuali bi'uzrin. Kalau dia sakit. Tak boleh pergi dengan sebab sakit. Maka tidak mengapa. Tapi saja badan sihat, mata terang, kenderaan banyak, bercambah kenderaan depan tangga. Hang nak naik yang mana satu? Hang nak kereta roda 3 pun ada. Hak roda 1 tolak sampah tu pun ada. Hang nak naik motor yang cacat tu pun ada. Hak yang sempurna pun ada. Macam-macam ada. Tapi tak rasa pun nak pergi solat berjemaah. Ini kata Rasulullah. Dengar, bukan tak dengar. Lainlah kalau tak dengar. Tak dengar lah ni. Jangan kata tak dengar lah tu. Sampai kita tak tahu nak jawab yang mana satu. Tambah subuh-subuh tu. 2-3 masjid kita ni duduk tunggu. Tak boleh lagi ke? Pasal lagi yang ni pula. Pasal lagi yang ni pula. Waktu ni kita nak pilih yang mana satu. Pilih yang mula-mula kita dengar. Surau pun ada kat tu. Masjid pun ada dekat tu juga. Nah, bersahut-sahut. Yang ni kita nak pilih yang mana? Pilih hak mula-mula kita dengar. Jawab dia bagi sempurna. Tak ada. Dia kata, dengar kau ni azan bunyi lagu ni, kau ni azan bunyi lagu ni. Nak jawab yang mana satu tak tahu. Nah? Jadi yang mana habis dulu, maka boleh kita terus tunaikan solat fardu bagi perempuan yang di rumah. Bagi lelaki, kalau dah ramai-ramai masjid surau pakat panggil, hang tak mau pergi juga, yang tu sendiri mahu tahu lah. Esok pergi jawab lah. Di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Mungkin solat jemaah itu walaupun dia bukan wajib, walau dia bukan fardu, tapi dia fardu kifayah. Ujuklah ada seorang Pak Lebay tu pergi. Imam dengan Bilal pergi. Orang lain semua tak payah duduklah di rumah. Pasal apa? Dah ada yang wakil. Pasal tu melampau nak. Duduklah terus di rumah. Kata Rasulullah, kena pergi. Kena pergi kecuali dengan sebab uzur, sakit tak boleh pergi. Hari itu cirit-birit ke dan sebagainya, maka tidak mengapa. Setengah daripada segala uzur itu hujan. Dengan sebab hujan lebat. Lah ni musim hujan kan. Tak boleh pergi lah sembahyang jemaah. Hujan. Saya ada jumpa seorang lelaki ni, saya kenal dia lama. Dia punya rajin sembahyang jemaah lah, Masya Allah. Orang dia tak kaya. Dia pencen MPPP. Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Pencen dulu ni. Dia dapat, dia kata sebulan 180 duit pencen. Kan banyak mana kan? Tapi bila kerajaan naik sebab perkhidmatan yang lama naik 700. Lah ni 1000 kata isteri dia dah.
Yang saya kenal dia sembahyang jemaah ni dia cukup jaga. Surau dia tak mampu sebab tak dapat syafaat masjid. Dia akan cari masjid juga. Walaupun dalam perjalanan tu, dia akan jumpa surau, dia tak akan singgah. Dia akan cari masjid juga. Sampai, selalulah dia ziarah ke rumah lah. Isteri dia nanti kata, pakcik hang cukup leceh. Kita jalan dengan dia tunjuk jam. Nak masuk waktu lah. Dia tak senang duduk. Kita kata, tak apalah. Sembahyang di rumah boleh berjemaah juga. Tak tahu dia nak pergi masjid. Dia kata, jumpa surau kat jalan, dia takkan singgah. Dia akan cari masjid juga. Subhanallah. Cukup jaga. Jaga waktu ni. Kira dia pergi mana-mana, yang nak bawa ajak pergi jalan pun daripada subuh ke zuhur kan panjang sikit masa. Dia bolehlah tinggal masjid tu. Tapi dia akan cari sepanjang perjalanan tu, kalau dia tak sempat balik ke qaryah dia akan singgah masjid. Dia nak pastikan dia solat fardu secara berjemaah di dalam masjid. Masya Allah. Istiqomah sungguh. Sampai akhir hayat dia. Sampai akhir hayat dia. Untuk penat. Penat bukan tahu mana. Dah tak boleh nak pergi ke masjid. Lepas tu dia kata, no, tu duk panggil aku. Isteri dia duduk cerita. Hari dia nak kata, tu duk panggil aku tu. Hampa tahu tak? Dia kata ke anak laki-laki dia. Dia kan panggil hampa, dia panggil aku. Pasal apa perli balik. Yang lelaki dalam rumah tu tak mau pergi. Habis tu, hampa nak biar aku saja lagu ni. Hantar aku pergi. Hantar pergi. Lepas sembahyang asar tu, dia kata dia tak mau balik. Nak tunggu ke maghrib terus. Tandak di dinding. Sementara tunggu maghrib tu, Allah Ta'ala jemputlah dia. Walaupun bukan dalam keadaan bersolat. Tapi dalam keadaan menanti masuknya waktu solat. Dalam penantian yang penuh dengan kebaikan. Allah Ta'ala hadirkan malaikat Israel mencabut nyawa. Duduk di sana. Dia nanti baca Quran tapi bila dia penat dia tak boleh baca Quran. Dia kata dia sandak di dinding tu. Dia pun ingat dia lena duk terkelepek tu nak. Panggil. Rupanya dia dah pun mati menanti masuknya waktu maghrib. Tu orang yang istiqomah jaga solat. Dia nak cari masjid semata-mata nak. Rugilah kita nak. Dah perempuan tak apa. Tak apa juga. Dengar gitu rasa lega dah. Kita perempuan tak apa selalu. Tapi kita ada tanggungjawab. Kita ada lelaki dalam rumah kita, no? Kalau dia bukan suami, dia mungkin anak, kan? Atau yang sama waktu dengannya lah. Yang bergelar muzakkar, yang bergelar lelaki. Abanglah kat mereka, nah. Pilih sembahyang jemaah. Tak boleh nak banyak kerja, banyak tu, banyak ni. Tapi kalau hujan, tak mengapa, kata Rasulullah. Kerana apa? Kerana hadis Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abi Malish, daripada bapanya Abu Malih radhiyallahu anhu berkata, ia adalah kami serta Nabi SAW pada masa Hudaybiyah. Maka mengenai ia akan kami oleh hujan yang tiada membasahkan ia akan bawah sepatu kami. Maka menyeru oleh yang menyeru, yakni suruhan Allah Rasulullah lah. Rasulullah SAW, sallu fi rihalikum, artinya sembahyang oleh kamu pada tempat-tempat kamu. Maknanya dia nak abang, dia kata, masa kami pergi dalam perjanjian Hudaybiyah tu, kami kena tempa hujan. Hujan taklah lebat sangat pun. Taklah lebat sangat pun. Nabi kata tak apalah, boleh sembahyang kat tempat kamu. Di rumah kamu tak payah keluar pergi masjid sebab hujan. Walhal hujan tak lebat mana. Maknanya Nabi letak keuzuran, tak apa. Masa tu tak ada payung pun. Tak ada baju hujan. Tak ada kereta. Kalau habis sangat pun unta dan kuda sahaja. Nabi kata tak perlu datang. Dan setengah daripada apa? Tak payah pergi sembahyang jemaah kalau angin yang kuat pada malam. Malam angin kuat. Ataupun hari ni kalau di sana dia panggil ribut pasir. Kalau kat tempat kita angin ribut lah. Kerana adalah Rasulullah SAW menyuruh ia akan yang menyeru pada malam hujan dan malam yang sejuk yang mempunyai angin. Dengan berkata ia,
la sallu fi rihalikum habai. Ya? Jaga-jaga sembahyang oleh kamu pada tempat kamu. Jadi kalau kata angin kuat ataupun terlalu sejuk. Malaysia mana ada sejuk. Nah, tambah hari ni. Kadang baru ni lah kot. Hujan dia bagi 2 hari 2 malam betul-betul. Tak silap saya satu Ahad kah? Kan? Kita punya seronok lah duduk dalam selimut tu. Seronok dalam selimut. Kan pegang bantai sejuk, pegang tilam sejuk, pegang selimut lagi sejuk. Duduk tak sampai mana. Rasulullah kata duduklah. Kita lagi seronok lah. Kena hak pergi kerja. Hak yang nak pergi kerja tu dia rasa macam busuk perut kat kita. Hampa seronok lah boleh tidur. Dan setengah daripada sakit. Orang sakit tak payah pergi dia kata. Kerana bahawasanya Rasulullah SAW tak kala sakit ia meninggalkan ia akan sembahyang dengan manusia beberapa hari yang banyak. Kalau sakit tak payah pergi sebab Rasulullah pernah tinggal solat berjemaah. Bukan tinggal solat fardu. Tinggal solat berjemaah kita dah baca dah di dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi tinggal sepanjang hayat Nabi tinggal berapa waktu? 17 waktu solat fardu secara berjemaah. 17 waktu sahaja. Yang ni yang punya tinggal 7,000 waktu, tak ada rasa apa dah. Nabi tinggal 17 waktu sampai jadi sejarah. Sampai tercatat di dalam hadis sahih karangan Imam At-Tirmizi. Lalu diletakkan di dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi tinggal sebanyak 17 waktu. Dan waktu itu diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sebab sakit. Ni tak sakit pun tinggal. Dan setengah daripadanya lapar dan dahaga. Pada ketika makanan hadir atau hampir hadir. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim. Iza wudi'a isya'u ahadikum wa uqimatis salatu. Fabadamu. Bil asya'i. Sebenarnya fabada'u nah. Bukan fabadamu nah. Bil asya'i wa la ya'jalanna hatta yafrugha minhu. Artinya apabila dihantarkan akan makanan petang seorang daripada kamu dan iqamatkan akan sembahyang, artinya iqamat oleh tukang bang, maka dahulukan oleh kamu akan makan makanan itu dan jangan gopoh ia sehingga selesai ia daripadanya. Yang ni orang suka ambil dia jadi sebagai satu dalil yang mana idza quddimal asya' ni ada satu hadis, idza quddimal asya' fabda'u bih qabla an tusall. Apabila dah mai dah makanan, dah terhidang dah makanan, tengok orang azan. Atau orang iqamat tanya nak sembahyang. Makan dulu. Nanti yang dia seronok lah. Pasti suruh makan dulu. Kemudian Nabi kata pula, jangan gopoh-gopoh, jangan kelang-kabut. Makan pelan-pelan. Lagi slow. Okey, dia ambil tu. Asyak di sini, makan petang, makan malam. Asyak nah. Buka puasa. Kan kita pergi buka puasa di surau. Kan ramai-ramai berbuka puasa. Atau di rumah pun. Hang makan apalah sampai tak habis-habis. Baru pula tu hadis ni. Nabi pun kata, kalau mai makan, makanlah dulu. Lepas tu baru pergi sembahyang. Walaupun orang nak sembahyang jemaah tu, duduklah makan dulu. Tapi agak-agak lah makan pun. Nabi kata macam tu sebab Nabi berhenti sebelum kenyang. Kita lagi tak kenyang, tak itu beza dia. Nabi berhenti sebelum kenyang. Kita lagi tak kenyang, tak berhenti. Sampai dah tahap tolak fikir hang tolak main kat aku tolak. Hang ambil ni, aku tak larat. Aku lagi tak larat. Aku tak lebur dah. Ni nak mereka dah sampai tahap tu. Lepas tu mula-mula nak bangkit. Allah yarhamah mak saya kata sampai berdeh nak bangkit. Baru hang nak habis sembahyang. Nak bangkit dah. Dulu buka puasa kan bersila di bawah. Bila nak bangkit ni kan nak kena tampan jadi lagu harimau jadian tu. Berangkak baru nak ni. Makan sampai kita tak mau. Tak duduk guna hadis ni. Rasulullah kata makanlah dulu. Ataupun makanan tu baru nak mai orang baru duduk beridang.
Orang elok beridar, kita pun baru duk jamu mata sat gigi yang tu aku punya hak ni punya ni punya. Tukang bang pun kamat. Nak pergi mana dulu? Makan dulu. Nah, Nabi pun pesan, jangan gopoh. Jangan gelang kabut. Nah, makanlah hingga selesai ia daripadanya. Ya, inilah yang dia perlu bekerja tu. Baik, dan setengah lagi. Tidak diwajibkan untuk sembahyang berjemaah. Setengah daripadanya iaitu bertolak-tolak oleh hadas. Apa dia bertolak-tolak oleh hadas? Nak kencing, nak berak, nak keluar angin. 3 benda ni lah. Nak terkencing, nak terberak, nak terkentut. Nah, ni yang maksud dia bertolak-tolak oleh hadas. Aku ni nak sembahyang dah kamak dah, tapi nak rasa nak terkencing. Pergi kencing dulu. Pergi kencing dulu. Makruh lah. Kalau nak terberak, pergi berak dulu. Kalau nak kentut dulu. Lepas tu sekali lagi pergilah. Lambat pun tak apa. Nah, masbuk pun tak apa. Ataupun mungkin masuk-masuk bukan masbuk. Elok dia bagi salam. Lama sangat kot berak. Nah, tapi tidak mengapa. Kerana hadis Muslim la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Artinya tiada sembahyang yang sempurna pada tempat hampir makanan dan tiada pada ketika ia bertolak-tolak akan dia oleh dua yang keji. Ni kencing dan berak. Kata Nabi. Jadi tak sempurnalah, nak makan pun tak sempurna, nak sembahyang pun tak sempurna sebab duk bau makan. Perut lapar. Duk bau makan tak sedap. Kena pergi makan dulu. Di rumah pun begitu. Kita tukang masak. Masak dah siap hidang dah. Tengah nak makan, tak apalah, pergi sembahyang dulu. Dalam sembahyang tu dia dah plan dah. Tak lagi aku lepas pagi salam ni. Doa pun tak payahlah nak makan ni. Dia tahu dia masak apa. Bukanlah terang mana pun masak. Sayur lemak ketulah. Sambal belacan. Ikan gelam mau masak pun sedap. Bukan hebat mana pun. Tak lagi aku nak balul juga. Betul, jangan kena makan dulu. Pabla Allah ada makanlah dulu. Lepas tu habis sembahyang. Tak adalah mereka macam-macam dalam sembahyang. Khusyuklah sembahyang hang tu. Mereka macam tu. Macam tu juga. Kalau sebelum kita sembahyang, rasa nak terkencing, dah ambil sembahyang siap dah. Dandan nak terkencing. Jahat kita ni kadang-kadang nak terkentut. Tadi hang tak makan kentut. Tangnilah perut. Perangai kita ni kalau ada wuduk, dandanlah dia bertolak-tolak. Tolak apa? Tolak angin nak keluar. Nak kentut rupanya. Kentut dulu. Pergi ambil lain. Jangan duk tahan. Kalau tahan sekali lagi nak sujud pun rasa macam ni. Sekali lagi terlepas. Sikit lagi nak kita pergi habis. Dan setengah daripadanya busuk mulut. Ini kena ingat. Kerana makan jering atau petai atau umpama keduanya. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim, man akala salatan basalan aw thawman aw kurasan fala yaqrabanna al-masajida fa innal malaikata tata'adza mimma tata'adza minhu banu Adam. Artinya barang siapa makan bawang merah atau bawang putih atau daun karas, daun bawang lah, maka jangan hampir ia akan masjid kami kerana malaikat tersakiti ia daripada barang yang tersakiti daripadanya oleh manusia. Allah Alam, dia sahabat macam ni. Siapa yang makan sesuatu yang menghasilkan bau mulut, dia letak di sini umpama petai, umpama makan jering, makan bawang mentah atau makan benda-benda yang menghasilkan bau mulut. Apa dia letak? Berian. Berian tu makan punya sampel, sedap bukan main. Tapi sat lagi, mulut dia punya busuk lah. Busuk apa berian? Busuk kan? Dia tak tahan tu. Macam makan sedap bukan main. Atau hang kata pula busuk. Kata Nabi, kalau kita ambil makanan-makanan sebegini, tak usah pergi sembahyang di masjid. Pasal apa? Hang telah menyakiti malaikat. Malaikat ni duduk bersama-sama dengan orang solat berjemaah. Apabila dia menghidu bau busuk mulut ni,
dia sakit, dia akan tinggalkan jemaah tersebut. Jadi kita nak pergi sembahyang ni kena jaga. Lagi satu orang hisap rokok, no? Orang yang hisap rokok. Ada tak orang perempuan hisap rokok? Ada, awak pula tak ada. Ha? Takkan orang perempuan hisap rokok? Dia sembahyang tepi kita. Kita ni duduk buah air. Tak tahan lah ni. Kawan nak buat keluar makhraj. Alhamdulillah kah? Dia dah ni. Pedah. Yang pedah tu dia bilang, aroma sempoi. Kita ni daripada mengadak kiblat tu sampai duduk. Nah, yang ni sebenarnya kalau kita sakit hati, malaikat lagi sakit. Malaikat lagi sakit. Tak sapilah. Sebab tu Nabi suruh bersugi sebelum berwuduk nah. Menghilangkan bau mulut. Kemudian orang yang suka makan bawang mentah. Kita suka juga makan bawang mentah dalam laksa. Kan lepas kita makan laksa kita rasa macam ada sesuatu dalam kulit kita kan. Sunat kita bersugi terlebih dahulu. Kalau kata benda-benda berbau ni memang kita jenis suka makan lah. Dia tengok petai lagu petai, dia tengok jering lagu jering. Daun bawang mentah tu dia sesuatu yang menghasilkan bau mulut. Nabi tak ambil lah. Nabi dia pernah dijamu oleh sahabat buat sup. Dia buah daun bawang. Orang Arab memang suka makan daun bawang lah. Kita orang Melayu daun bawang potong kecil-kecil tu kan. Dia pun nanti kepok dua je. Kepok dua je, bubuh terus. Sat lagi sambil makan sup sambil sebelah pegang daun bawang. Kunyah. Kita ni kalau sepokok boleh share sampai 2-30 orang kan. Potong lalu-lalu. Nabi akan ketepikan daun bawang tu. Sahabat tanya pasal apa Rasulullah tak mau makan? Tak lalu ke? Nabi kata kerana ia menghasilkan bau mulut. Nabi tak suka kepada benda yang busuk. Sebarang jenis benda yang berbau busuk. Tapi kalau kata bawang putih, hasil bau tak? Hasil lah. Bawang putih lagi lah. Hasil bau dia sampai ketiak tu. Sampai ketiak. Kali yang kat takbir Ratul Ihram, kena penin lalat kau sebelah. Adakah orang hak kesak badan dia kuat tu? Benarnya kan, dalam Islam diajar dah kita suruh jaga. Kalau rasa ketiak dia tu busuk, mandi, sabun dengan belakang tangan. Sabun dengan belakang, tonyoh dengan belakang tangan. Carilah beri-beri sabun tu gergah hati. Okay, baik, insyaAllah selesai dekat tu. Dan ni saya ambil masa sikit. Kita akan sambung bulan depan dengan izin Allah. Kalau ada rezeki, syarat-syarat mengikut imam dan adabnya. Syarat untuk kita bersembahyang, imam dan adab ketika berimam. Wallahu'alam. Okay, ada soalan? Ada, ya Kak Farida, silakan. Assalamualaikum. Okey. Okey, baik, terima kasih. Okey. Minyak wangi yang beralkohol. Okey, baik. Okey, terima kasih. Kita menggunakan minyak wangi yang ada campuran alkohol. Alkohol sebenarnya dia tak najis. Alkohol dia tak najis. Dia boleh dipakai. Boleh dipakai. Begitu juga apabila dia tak najis, dia boleh kita pakai sah solat kita. Begitu juga dengan imam kita. Katalah nak percik daripada atas sampai bawah pun, perciklah. Sebab alkohol itu bukan najis. Halal dipakai. Yang tak boleh minum. Yang tak bolehnya minum. Kalau dipakai boleh.
Kenapa tak boleh minum? Sebab dia mendatangkan mabuk, hilang waras. Tapi kalau dia masuk di dalam pemakaian minyak wangi, maka ianya diharuskan, dibolehkan. Selesai soalan, no? InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey. Ya. Okey. Contoh. Okey, baik. Ada solat sunat yang kita boleh gabungkan. Contohnya, solat wudu dan juga solat tahiyatul masjid. Sebenarnya, dalam niat kita tak boleh gabung. Sahaja aku sembahyang sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid. Tetapi boleh digabungkan di dalam perbuatan kita tu, kita sebut ya, sunat tahiyatul masjid, kita dapat terus pahala sunat wudu. Ataupun kita niat sunat wudu, kita dapat pahala sunat tahiyatul masjid kalau kita duduk di dalam masjid. Cuma pada niat, kita niat dengan satu niat. Puasa boleh kita gabung-gabung niat. Tetapi untuk solat, kita tak boleh mengikut qaul yang asah. Tetapi ada juga qaul yang mengatakan boleh niat sebut satu dua nak gabung sembahyang tu. Cuma ni saya cakap apa yang saya belajar daripada ilmu sikit saya ni. Untuk solat tidak ada gabungan seperti puasa. Puasa kita puasa hari Isnin, kebetulan Isnin tu jatuh satu Muharram, dah dapat satu Muharram. Boleh kita gabung-gabungkan niat. Tu pun kalau mengikut qaul yang asal, dia kata hang sebut satu je, hang akan dapat. Kalau tu Isnin, dapat Isnin. Kalau hari tu jatuh hari putih, dapat hari putih sekali. Niat satu sahaja. Nah, macam tu juga dengan tahiyatul masjid. Kita sampai-sampai masjid, orang dah azan. Ada sembahyang qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah, kita dapat tahiyatul masjid. Walaupun kita tak buat dia. Tak perlu kita gabungkan niat, tetapi di dalam solat tu dah dapat. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Habis no? Habis tak ada apa no? Alhamdulillah. Yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celanya adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Terima kasih semua. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Ya Muhammad.